Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izan bin Sulaiman dan rekan saya Syakir Zufairi bin Darwis akan membentangkan tajuk tentang isu-isu fikih bioteknologi perubatan. Pertama, pengenalan. Umat Islam perlu mengubah persepsi dan mentaliti tentang perubatan moden adalah diperbolehkan selagi tidak melanggar syarak. Iaitu pada hari ini orang Islam telah terkeliru yang mana mengatakan perawatan moden adalah tidak dibolehkan. Yang kedua ialah berikutan beberapa isu dikaitkan dengan beberapa perkara yang mengelirukan umat Islam pada hari ini. Dan yang ketiga, asas perubatan moden yang diamalkan ketika ini adalah daripada tamadun Islam seperti Utsmaniyah, Abbasiyah dan Andalusia sebelum berkembang di barat. Perawatan moden yang ada pada hari ini adalah diaplikasikan daripada rawatan-rawatan yang terdahulu lagi, seperti mana zaman Utsmaniyah, Abbasiyah dan Andalusia lagi, dan dibawa pada zaman ini. Seterusnya, jenis-jenis menggunakan ubat-ubatan yang diperbuat daripada perkara yang haram. Contoh seperti Clexane untuk rawatan jantung dan Menomun, iaitu sejenis vaksin. Beberapa imam mujtahid telah berpendapat tentang menggunakan rawatan moden yang ada pada hari ini, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hambali serta Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa wajib berubat dengan rawatan moden yang ada pada hari ini. Dan ulama-ulama fiqh, iaitu fuqaha, yang mana jumhur fuqaha dan imam-imam mazhab yang lain selain Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan hukum mengambil atau berubat dengan obat rawatan yang ada pada hari ini, rawatan moden adalah hukumnya adalah harus. Dan dalil daripada tajuk ini iaitu kisah daripada seorang jariah yang ditimpa penyakit sawan, lalu memohon kepada Rasulullah SAW untuk berdoa untuknya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Kalau engkau mau bersabar, bagi engkau surga. Jika engkau mau, aku boleh doakan supaya Allah menyembuhkan penyakit engkau." Berdasarkan tindakan sebagian para sahabat yang lebih rela bersabar seperti Ubay bin Ka'ab dan Abu Dzar, dua orang sahabat Nabi SAW, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Abu Dzar, mengatakan lebih rela bersabar apabila mendapat penyakit. Seterusnya adalah Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali telah menyatakan menolak pendapat tidak berubat adalah lebih afdal dalam semua keadaan. Sama juga istiad Imam Ghazali, yaitu untuk tidak berubat adalah lebih afdal dalam semua keadaan. Sama seperti dua orang sahabat Nabi, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Abu Dzar. Pendapat mereka adalah sama. Seterusnya adalah Ibnu Qayyim, bahawa Ibnu Qayyim telah mengatakan Rasulullah SAW sendiri berubat dan baginda juga menyuruh sahabat-sahabat baginda untuk berubat. Tetapi berbeza pula apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, yaitu Ibnu Qayyim menyarankan untuk orang Islam yang sakit kenalah berubat. Dan sabit daripada hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sendiri berubat dan baginda juga menyuruh sahabat-sahabat baginda untuk berubat. Dan seterusnya adalah ulama kontemporari, ulama mutakhirin yang pada hari ini, yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi,
Qardawi yang menyatakan wajib mendapatkan rawatan apabila kesakitan bersangatan, dan ubat adalah mujarab serta berharap kepada Allah untuk sembuh itu masih ada. Dr. Yusuf Al-Qardawi pula mengatakan wajib untuk seseorang Islam itu mengambil ubat dan raja berharap kepada Allah untuk sembuh jika itu masih ada. Azas penggunaan ubat dan rawatan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Darda meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat dan menjadikan untuk setiap penyakit itu ada ubatnya. Kerana itu berubatlah dan jangan berubat dengan benda yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakir Zubairi bin Darwis. Di sini kita tengok tentang pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi. Pendapat tentang memindahkan anggota haiwan najis ke badan orang Islam. Hukumnya di sini adalah harus jika terpaksa ataupun dalam keadaan darurat. Poin kedua, harus mengambil manfaat daripada babi selain daripada memakannya. Contohnya baru-baru ni di hospital di New York, mereka telah memindahkan ginjal haiwan ke dalam tubuh badan manusia untuk menyelamatkan manusia tersebut. Okey, apakah hukum babi yang diambil sebagai ubat-ubatan? Majoriti ulama berkata haram, tetapi pendapat kedua ni Syed Atiyas Sakor harus jika ia merupakan suntikan dalam badan dan ternyata keberkesanan kepada pesakit. Al-istihalah. Al-istihalah ialah satu kaedah dalam menentukan halal haram makanan, ialah dilihat pada pertukaran rupa dan benda. Contohnya di sini seperti arak yang kemudiannya bertukar rupanya menjadi cuka. Arak tu bertukar menjadi cuka dengan sifat semula jadinya yang dalam tempoh yang lama, bukan kerana proses manusia yang menukarkannya. Dia bertukar secara semula jadi. Okey, pandangan Imam Mazhab. Pertama sini Mazhab Syafi'i, pertukaran rupa tidak mengubah hukum najis suatu benda kecuali arak yang berubah menjadi cuka. Okey, bagi Mazhab Maliki pula, benda-benda najis yang bertukar kepada suatu rupa yang lain adalah suci. Seperti najis babi yang dibakar kemudiannya bertukar menjadi debu. Hukumnya adalah suci. Sini dia bagi tentang anjuran pertubuhan perubatan Islam di Kuwait pada Mei 1995. Al-istihala yang melibatkan perubahan dari suatu bahan ke satu benda yang lain yang berbeza dengan bahan yang pertama dari segi sifatnya, merubah bahan-bahan najis atau terkena najis kepada bahan-bahan yang suci dan merubah bahan-bahan yang diharamkan menjadi bahan-bahan yang diharuskan menggunakan dari segi syara'. Bagi pendapat sini Imam Al-Sayuti, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Bagi Imam Al-Nadwi pula, keadaan darurat mengharuskan perkara-perkara yang haram. Hanya keadaan yang darurat sahaja yang boleh kita melakukan perkara ini. Kesimpulannya daripada kumpulan kami ialah hukum mendapatkan rawatan mencari ubat untuk mengubati suatu penyakit sekiranya pesakit masih ada harapan untuk sembuh adalah wajib atau sunat. Tetapi apabila penyakit itu sudah lama tiada harapan untuk sembuh, mengikut sunnah Allah berdasarkan hukum sebab dan musabab dan pendapat doktor pakar, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan hukumnya adalah sunat, apatah lagi wajib. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.